Allah ولا أطوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Allah, aku tak layak untuk ke syurgamu, namun tak upaya menghadapi nerakamu. Terima taubatku, ampunkan dosaku, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dosa-dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, anda kembali bersiaran Khamis 9 malam untuk kita dengarkan pengajian ilmu kita. Nak belajar sama-sama, nak kenali tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh dunia Islam, tokoh tabi'in kita, insyaAllah kita bawakan pada malam ini. Hayatus Salihin, anda boleh dengar dekat radio macam biasa dan tonton di Facebook live kita malam ini untuk pengajian ilmu kita. Hayatus Salihin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azri Hashim Al-Bindani dah pun bersama dengan kita atas talian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sihat kita hari ini?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita nak belajar lagi, nak kenali seorang lagi tokoh untuk kita bawakan sama-sama, tak lain tak bukan untuk kita belajar, untuk kita ambil pengajaran dan nak jadikan panduan kehidupan kita bersama-sama hari ini. Dan kalau minggu lalu kita dah ceritakan tentang kisah Qadi dari Basrah, Iyas bin Muawiyah Al-Muzani, dan insyaAllah malam ini kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita, nak kenali seorang tokoh Ahnaf bin Qais At-Tamimi. InsyaAllah kita akan bawakan. Anda boleh terus bersama kami, kongsi dekat Facebook anda juga, klik button share, semoga ramai beroleh ilmu pengajian kita pada malam ini. Silakan Ustaz untuk kita mulakan malam ini pengajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir. Rabbi tamim khair. Terima kasih pada Haji Faiz, Haji Osman, Astagfirullah, wa mata'allah bisihatin wa'afiyah, wa kasadilatul kiram, ibadillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kerana dengan nikmat rahman, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada malam ini sekali lagi kita dapat sama-sama untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh hebat dalam dunia Islam yang mudah-mudahan dapat menjadikan satu suri tauladan buat kehidupan kita. Misalnya krisis manusia hilang identiti dan tak tahu nak meniru kepada siapa, maka pada saat yang sebeginilah tokoh-tokoh hebat ini perlu diketengahkan kepada generasi kita supaya mereka tidak hilang, kita katakan ditinggalkan disebabkan sejarah yang tercatat tidak dikenangkan, maka akhirnya kisah-kisah mereka juga terkubur, hanya ada di dalam buku-buku dan kitab-kitab dan tidak diketengahkan kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah kita mengharapkan dengan Hayatus Salihin ini menjadi satu nafas baru dalam kita memperkenalkan tokoh-tokoh Islam yang mudah-mudahan menjadi suri tauladan kepada kita. Kisah kita pada kali ini ialah berkenaan dengan Ahnaf bin Qais At-Tamimi yang merupakan seorang pemimpin daripada Bani Tamim. Kisah ini dimulakan oleh pengarang Dr. Abdul Rahman Rafat Basha dalam kitabnya Hayatul Tabi'in. Dimulakan kisahnya dengan bagaimana dengan Ahnaf ini menghadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Damsyik sedang menikmati musim bunga yang sedang mekar bunga-bunganya di taman-taman yang menyegar dan mengharumkan, istana Amirul Mukminin Muawiyah bin Abu Sufyan turut bersiap sedia menerima para tetamunya. Sebaik sahaja tetamu pertama di pelawar masuk menghadap Khalifah, adik perempuan Khalifah Ummu Hakam bin Abu Sufyan bergegas mengambil tempat duduknya di sebalik tabir. Ummu Al-Hakam mahu mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperdengarkan di dalam majlis khalifah. Selain daripada itu, ingin juga mengambil kesempatan untuk mendengar kisah-kisah menarik, syair-syair yang indah dan bimbingan nasihat yang akan disampaikan dalam majlis-majlis tersebut. Dulu-dulu majlis ilmunya macam tu. Sekarang ni kita majlis ilmu secara live, masya-Allah. Itulah kita katakan norma kehidupan yang berubah. Dulu-dulu masya-Allah nak menjatuhkan seseorang ataupun nak menaikkan seseorang dengan cara bersyair, masya-Allah. Maka sebab itulah peranan para pensyair sangat hebat. Suatu zaman dahulu, sehingga kan kita katakan ada sampaikan Nabi kita sendiri pun ada pensyair baginda yang kita katakan mendendangkan syair-syair semangat untuk memuliakan dan mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan orang-orang Quraisy juga ada pensyair-pensyair mereka yang digunakan untuk merendah-rendahkan Rasulullah dan menghina Islam dan juga kaum muslimin. Jadi itu medan di zaman dahulu. Medan di zaman kita ni masya-Allah
Mungkinlah kita katakan seseorang tu naik kita katakan status dia ataupun kemuliaan dia di Facebook. Dan dalam masa yang sama, insya-Allah FB juga jadi media yang menyebabkan seseorang tu boleh jatuh. Ini zaman kita. Zaman ni kita katakan syair orang tak berapa nak parti sangat. Orang tak faham pun, Ustaz. Orang tak peduli tetapi itulah pagi, petang, siang, malamnya yang disajikan di media sosial ni, itulah kita katakan mungkin menggantikan peranan syair suatu masa dahulu dalam menaikkan seseorang dan menjatuhkan seseorang. Baik. Jadi Ummu Hakam ni terpanggil untuk mendengar apa yang akan dibicarakan dalam majlis-majlis khalifah ini. Dalam majlis khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ummu Hakam seorang wanita yang pintar, bersemangat tinggi dan sentiasa mencari sesuatu yang baik. Ummu Hakam mengetahui abangnya akan mengizinkan rakyatnya menghadap berdasarkan darjat mereka. Muawiyah akan menjemput terlebih dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh tabi'in yang ternama, para ulama dan mereka yang berkedudukan. Kemudian barulah diizinkan pula rakyat jelata untuk masuk menghadap kepada khalifah. Cuma kali ini Ummu Hakam mendapati abangnya menerima tetamu pertama yang tidak disenanginya. Ummu Hakam mendengar Muawiyah berkata, "Wahai Ahnaf, setiap kali saya teringat tentang perang Siffin, saya akan teringat engkau dan pendirianmu yang menyebelahi Ali bin Abi Talib. Ia menggores luka di hati ini hingga ke akhir hayatku." Masya Allah. Itu Muawiyah punya kalam, kata kepada Ahnaf. Yang kita nak bicara ni, Ahnaf bin Qais At-Tamimi. Ahnaf bin Qais ni, dia bukan orang biasa-biasa. Dia orang yang sangat hebat. Dan dia juga seorang yang tegas dalam keputusannya. Dan kalaulah kita tahu bahawa Ahnaf ini merupakan murid kesayangan Sayyidina Umar. Masya Allah. Merupakan murid asuhan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi bagaimana dengan kehebatan Sayyidina Umar telah pun kita ketahui. Maka begitulah juga dengan muridnya Sayyidina Umar yang dibimbing langsung oleh Sayyidina Umar, diasuh oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Ahnaf apabila mendengar Sayyidina Muawiyah memberikan kata-kata yang sedemikian kepadanya, mengenangkan dalam peristiwa Siffin, iaitu dalam satu peperangan yang berlaku antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Dan pada ketika itu Muawiyah kata, "Aku teringat engkau dan pendirianmu yang menyembelahi Ali bin Abu Talib, ia menggores luka di hati ini hingga ke akhir hayat saya." Masya Allah. Dengan berani Ahnaf menjawab, "Wahai Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, hati-hati yang memarahimu masih tersimpan dalam jiwa ini." Masya Allah. Kalau kamu boleh simpan rasa marah tu, hati-hati orang lain pun juga boleh simpan. Maksudnya demikian. "Pedang yang kami gunakan untuk memerangi engkau masih lagi ada di tangan kami. Jika engkau bersedia untuk berdamai, kami akan lebih bersedia untuk berdamai. Namun jika engkau bersedia untuk berperang, kami akan lebih bersedia untuk berperang. Demi Allah, kami datang ke sini bukan kerana mengharapkan hadiahmu atau kerana kami takut kepada ancamanmu. Kami datang untuk memperbaiki hubungan sesama kita, buat mengukuhkan perpaduan dan suara umat Islam." Masya Allah. Kata Ahnaf, dia datang atas jalan perdamaian. Maka lupakanlah sengketa-sengketa yang lalu. Inilah sikap kita katakan, sikap ketegasan dalam menghadapi kata-kata yang tegas daripada Muawiyah sebagai seorang kita katakan pemimpin. Maka pada ketika itu Ahnaf juga menyatakan pendirian dia yang tegas. Bagaimana dia datang adalah untuk menghulurkan tangan perdamaian, bukanlah dengan cara bukanlah untuk meneruskan perpecahan, perbalahan sesama kaum muslimin. Sebaik sahaja habis berkata-kata, lelaki itu berpaling dan beredar. Ummu Hakam ni tengok, adik pada Muawiyah ni tengok, orang ni beredar. Apabila mendengar kata-kata itu, Ummu Hakam terdorong untuk menyelak tabir di hadapannya. Dia ingin melihat siapakah
yang telah memulangkan buah keras, ya, jawapan yang padu, ya, kepada abangnya Muawiyah, memberikan jawapan yang sangat-sangat mengkagumkan sehinggalah Muawiyah terkejut. Ummu Hakam melihat lelaki itu seorang yang bertubuh sederhana, berpenampilan biasa, malah dia juga mempunyai kecacatan, iaitu dia seorang yang tempang. Ummu Hakam memandang abangnya sambil berkata, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah orang yang mengutuk dan mengancam khalifah di tengah-tengah istana ini?" Maka jawab Muawiyah, "Orang ini jika dia marah." Orang ni, kata Muawiyah, kalau dia marah, 100,000 orang Bani Tamim lagi akan marah tanpa mengetahui sebab kemarahan. Masya Allah, ya. Asalkan Ahnaf ni marah, 100,000 orang akan ikut serta marah, walaupun tak tahu sebab apa marah. Ya, maksudnya pengaruh dia tu sangat hebat. Ahnaf ni seorang yang sangat berpengaruh, ketua kepada Bani Tamim, sehingga kalau dia marah aja, ya, 100,000 orang akan ikut serta marah bersama dengan dia. Dia ialah Ahnaf bin Qais, pemimpin Bani Tamim, orang Arab yang unggul, seorang pejuang dan penakluk. Jawab Muawiyah sambil memandang kepada Ahnaf yang sedang berlalu pergi. Masya Allah. Maka marilah kita hayati kisah Ahnaf ni. Ya, kisah hidup Ahnaf itu baru mukadimah, baru intro, baru ya, gambaran macam mana Ahnaf ni, Masya Allah, ya, bukan tokoh biasa-biasa, sehingga dia ya sangat berpengaruh. Ya, dan kata-katanya menyebabkan ya Sayyidina Muawiyah juga ya tak terbalas ya ucapan itu. Dalam tahun ketiga sebelum hijrah, Qais bin Muawiyah As-Sa'di menerima seorang cahaya mata yang diberi nama Ad-Dhahhak. Namun orang ramai memanggilnya dengan nama Ahnaf, yang bermaksud si tempang, ya, kerana kakinya yang tempang hingga akhirnya panggilan ini kekal sebagai namanya. Ya, kalau kita orang Melayu ni cerita si bongkok lah kot. Maka begitulah juga Ahnaf ni bukan nama dia yang sebenar, dan nama dia sebenar ialah Ad-Dhahhak, ya, bin Qais. Tetapi disebabkan beliau lahir dalam keadaan tempang, maka dipanggil si tempang, sehinggalah ya akhirnya melekatlah ya panggilan itu ya kepadanya. Qais, ayah kepada Ahnaf, bukanlah seorang yang berkedudukan tinggi dalam kaumnya, dan bukan juga dalam golongan bawahan. Mereka berada dalam keluarga pertengahan. Kelahiran Ahnaf disambut di perkampungan mereka di sebelah barat Yamamah di negeri Najd, ya, di tempatnya kabilah Bani Tamim. Anak ini membesar sebagai anak yatim apabila ayahnya terbunuh ketika beliau masih merangkak lagi. Tidak lama kemudian cahaya Islam menembusi jendela hatinya ketika dia masih muda remaja. Sebelum kewafatan Rasulullah SAW, baginda telah mengutuskan beberapa orang sahabat menemui kaum Ahnaf bin Qais, mengajak mereka memeluk Islam. Para pendakwah ini menemui pemimpin-pemimpin kaum, menggesa mereka supaya beriman dan membentangkan kepada mereka hakikat ajaran Islam. Namun mereka hanya berdiam diri dan masing-masing memandang antara satu sama lain. Ya, tak ada orang yang menyahut seruan dakwah daripada para sahabat yang diutuskan oleh Rasulullah SAW kepada Bani Tamim ni. Maka melihat hal keadaan ketua-ketua kaum semuanya berdiam. Pada ketika itu Ahnaf yang masih muda remaja tampil, berkata, "Wahai kaumku, kenapa kamu teragak-agak sekejap ke hadapan, sekejap ke belakang? Utusan yang datang kepada kamu ini adalah utusan yang baik. Mereka mengajak kamu supaya mengamalkan akhlak yang baik dan melarang kamu melakukan perkara yang tidak baik. Demi Allah, semua yang dikatakan oleh mereka itu adalah baik-baik belaka. Terimalah suruhan mereka ini, supaya kamu akan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat." Jadi kata Ahnaf, kata-kata motivasi daripada Ahnaf ya buat kaumnya. Apabila orang ramai mendengar kata-kata itu, kaum mereka dengan mudah menerima Islam
termasuklah Ahnaf sendiri menerima Islam yang dibawa oleh para sahabat. Maksudnya Ahnaf ni dia sempat hidup zaman Nabi SAW, tetapi dia tak sempat bertemu dengan baginda Nabi. Maka dengan sebab itu dia dikenali dengan tabi'in. Mereka yang beriman dengan Nabi dan bertemu dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Setelah itu beberapa orang pemimpin kaum ini berangkat untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Ahnaf tidak termasuk dalam rombongan ini kerana usianya yang masih muda dan beliau tidak terpilih untuk menyertai rombongannya. Walaupun beliau tidak pernah berpeluang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau masih menerima keredaan dan doa baginda Nabi. Walaupun Ahnaf ni dia tak pernah jumpa Nabi, tetapi Nabi pernah mendoakan dia. Nabi SAW pernah mendoakan Ahnaf ini. Masya Allah, barakah doa Rasulullah SAW untuk Ahnaf. Kita juga umat baginda SAW tak pernah jumpa baginda, tetapi Nabi kita juga khusus doa untuk kita. Antaranya Nabi kita doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkanlah umatku pada awal pagi mereka. Maka dengan sebab itulah orang yang bangun awal pagi dia akan dapat keberkatan. Barakah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang masya-Allah Kalau boleh itu diusahakan juga selepas subuh tu kita berjaga dulu, jangan tertidur langsung. Berjaga dulu, isilah dengan pengisian zikir dan sebagainya supaya kita dapat keberkatan doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Ahnaf bercerita, suatu ketika saya melakukan tawaf di Baitullah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tiba-tiba seorang lelaki yang saya kenali datang memegang tanganku dan berkata, bolehkah aku sampaikan berita gembira buatmu? Maka jawab Ahnaf, sudah tentu. Lelaki itu berkata, ingatkah ketika saya diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaummu, mengajak mereka memeluk Islam. Saya mengajak dan mempelawa mereka supaya menerima agama Allah. Ketika itu engkau ada berkata sesuatu. Inilah utusan yang Nabi kita utuskan waktu diutuskan untuk berdakwah kepada Bani Tamim. Dan ada ucapan Ahnaf yang telah segar dalam ingatan, yang menyebabkan seluruh kaumnya menerima Islam. Maka kata Ahnaf, ya betul. Selepas itu saya kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya sampaikan kepadanya kata orang tadi selepas daripada dakwah tu, dia balik, dia cerita pada Rasulullah dan apa yang dikatakan oleh Ahnaf di hadapan kaumnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, ampunilah Ahnaf. Masya Allah. Ya Allah, ampunilah Ahnaf. Nabi kita doa khusus buat Ahnaf. Jelas lelaki tersebut dengan penuh kegembiraan Al-Ahnaf menerima berita tersebut dan dia berkata, inilah amalan yang amat-amat saya harapkan di hari akhirat kelak, yaitu doa pengampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rahmatullah, muncul Musailamatul Kazzab yang membawa pembohongannya sehinggalah menyebab ramai orang murtad. Ketika itu Ahnaf bin Qais bersama bapa saudaranya Al-Mutashammas mengunjungi Musailamah untuk mendengar dakwaannya. Ahnaf ni dengan Mutashammas pergi nak dengar apa kata-kata Musailamah ni, apa yang hebat sangat Musailamah ni sampaikan ramai orang yang murtad. Bukan 1, 2, 50,000 orang murtad. Bukan biasa-biasanya ni. Ini gejala murtad besar-besaran. Jadi Ahnaf ni dengan Mutashammas pergi nak dengar apa hujah-hujah dan dakwaan Musailamah. Ahnaf ketika itu masih muda. Setelah bertemu dengan Musailamah, Mutashammas bertanya kepada anak saudaranya, apa pandangan kamu tentang orang itu, wahai Ahnaf? Dalam perjalanan balik itu Mutashammas tanya, apa pandangan kamu terhadap Musailamah?
Maka jawab Ahnaf, bagiku dia seorang penipu dan mereka-reka perkara yang tak benar. Ya, kata Ahnaf, ya, nampak sangat dia ni orang menipu aja. Ya, bagi saya dia seorang penipu dan mereka-reka perkara yang tidak benar. Secara bergurau bapa saudaranya berkata, tidakkah engkau takut jika saya sampaikan kepadanya yang engkau tidak mempercayainya? Ya, nanti aku rekod, kata dia. Ya, kamu tak takut kah? Maka pada ketika itu Ahnaf membalas pula, jika demikian saya akan meminta engkau bersumpah di hadapannya nanti. Apakah engkau akan bersumpah bahawa engkau tidak mempercayainya seperti mana saya tidak mempercayainya? Lalu kedua-dua orang tadi ketawa. Maksudnya, ya, kalaulah pakcik ada helah nak kenalkan aku juga ada helah. Nanti aku suruh pakcik bersumpah. Betul tak pakcik tak percaya pada dia? Ya, demi Allah. Masya Allah. Ya. Tidak heranlah jika kita merasa kagum mendengar kisah ya, Ahnaf yang memperlihatkan sikapnya yang begitu tegas ketika berhadapan dengan sesuatu walaupun usianya pada ketika itu masih terlalu muda. Ya, begitulah kisah Ahnaf, ya, At-Tamim ni. Ahnaf bin Qais telah berkesempatan untuk berguru dengan, ya, para sahabat yang ternama, terutamanya sekali Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau tinggal dengan Sayyidina Umar ya, selama setahun. Ya, dibimbing langsung oleh Sayyidina Umar ni selama setahun. Ya, Ahnaf tak dibenarkan keluar daripada kota Madinah dan beliau bersama dengan, ya, Sayyidina Umar selama setahun. Malahan Ahnaf merupakan murid yang paling menyerlah pernah dikeluarkan daripada madrasah Sayyidina Umar. Beliau sangat terpengaruh dengan gurunya yang amat bijaksana, Masya Allah. Ya, Ahnaf ni sangat terpengaruh dengan, ya, gurunya Sayyidina Umar yang sangat bijaksana. Ahnaf pernah ditanya, di manakah kamu memperolehi segala sifat mulia dan kebijaksanaan ini? Orang tanya Ahnaf ni kat mana dia dapat, ya, sifat-sifat yang mulia, kebijaksanaan, ketegasan. Maka pada ketika itu beliau menjawab dengan merendah diri, semuanya daripada kata-kata yang saya dengar daripada Umar Al-Khattab. Maka dengan sebab itulah salah satu ciri seorang murid yang berjaya ialah murid yang sentiasa berdampingan dengan guru dia. Itu yang dikatakan suhbatu ustaz. Ya, bersuhbah dengan, ya, dengan seorang guru. Maka begitulah hal keadaan, ya, Ahnaf ini. Bagaimana dengan Ahnaf, Masya Allah, ya, bersuhbah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, yang menjadikan dia seorang murid yang sangat unggul dan hebat. Ya, di zaman ini juga sama. Ya, seseorang yang nak berjaya, dia mestilah, ya, berdampingan dengan orang-orang besar, dengan guru-guru yang berpengetahuan luas, yang insya-Allah nanti, ya, tempias daripada ilmu guru-guru tersebut. Ya, dia akan beroleh sama sebagaimana apa yang diperolehi oleh Ahnaf. Sebab ilmu ni dia bukan hanya sekadar yang terkandung di dalam kitab, yang terkandung dalam buku, tapi ilmu itu juga ialah melalui pengalaman hidup. Maka pengalaman hidup inilah yang kita tak dapat kalau melalui buku. Ya, kita perlu dapat melalui pergaulan, kemahiran, ya, adab dan susila, ya, perilaku dalam percakapan, ya, semua tu hanya kita dapat dalam pergaulan. Maka dengan sebab itulah para sahabat, ya, mereka mirip perbuatan mereka itu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam kerana mereka bersuhbah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan persahabatan mereka itu sampai ke peringkat kalau tak jumpa dengan baginda Nabi, rasa rindunya yang sangat mendalam. Bukan biasa-biasa. Ya, rindu yang sangat-sangat mendalam. Begitulah, ya, akrabnya, keakraban hubungan mereka tadi. Jadi Ahnaf bila ditanya daripada mana dia dapat kata-kata hikmah, ya, suluk adab yang sangat indah, ketegasan dalam ucapan, ya, daripada mana dia dapat? Maka dengan merendah diri beliau mengatakan, semuanya daripada kata-kata yang saya pernah dengar daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar pernah berpesan, kata Ahnaf. Jadi kita dengar ni satu pesanan daripada seorang guru kepada muridnya, yang mana Masya Allah seorang guru yang sayangkan kepada muridnya ni akan menyampaikannya amanat dan pesanan dengan penuh kasih sayang. Jadi kita ambil hari ini pesanan Sayyidina Umar, kita ambil, ya, saat ni pesanan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, kepada Ahnaf ni.
Ya, terima kasih kepada kawan-kawan yang tolong buat catatan dan sebagainya ni. Sebab apa? Ni penting, ya, nasihat-nasihat penting daripada Sayyidina Umar Al-Khattab supaya kita juga ambil peranan ni. Ya, kita juga ambil amanat ini. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berpesan kepadaku, orang-orang yang banyak bergurau akan dipandang rendah. Kata Sayyidina Umar, orang yang banyak bergurau dia akan jadi dipandang rendah. Maksudnya nanti takkan dia hormati. Itu maksudnya. Ya, orang yang kalau banyak bergurau sangat, dia takkan dia hormati. Bergurau ni boleh, bukan tak boleh. Ya, bergurau boleh. Kalau langsung tak bergurau, tak hidup kita ni tak ceria. Atau dengan Nabi kita pun ada dalam kalangan para sahabat, ya, macam Sayyidina Usaid bin Khudair, itu orang yang sangat kuat gurauan. Ya, sampaikan Nabi kita kalau Usaid bercakap aja dah gelak dah. Ya, Nabi kita dah nak ketawa dah. Sebab apa? Jadi orang yang melucukan. Maksudnya ada karakter yang macam tu. Ada karakter yang macam tu. Ya, jadi gurauan itu suatu perkara yang ya kita katakan sebagai hiasan, ya, yang menceriakan kehidupan, warna-warni dalam kehidupan kita, tetapi jangan berlebih-lebih. Ya, maka gurauan ni macam juga kita katakan garam, gula, ya, garam dan gula pun kalau tak ada dalam hidup kita ni tak sedap makan. Ya, tapi kalau terlebih mudarat, ya, kalau terlebih mudarat. Maka begitulah juga bergurau kalau langsung tak ada, Masya Allah, tak harmoni, ya. Ya, cuba bayangkanlah duduk dalam satu kereta tak ada gurau langsung. Ya, semua serius saja. Ya, 4 jam dah tu. Yang perjalanan jauh pula tu, Masya Allah. Ya, kejap aja yang ada sebelah menjeblah semua lena. Sudahnya pemandu pun berhenti tu juga. Sebab apa? Dia pun bosan. Ya, begitulah hal keadaannya kalau tak ada gurauan. Maka gurauan tu perlu. Ya. Jadi cuma jangan berlebihan, sebab orang yang banyak bergurau akan jatuh, kita katakan kita bukan kata maruah tetapi kehormatan diri. Di mana ya hilang rasa hormat orang kepadanya. Maka dengan sebab itu Sayyidina Umar mengatakan orang yang banyak bergurau akan dipandang rendah. Ya, akan dipandang rendah. Orang yang banyak mengetahui sesuatu akan lebih dikenali. Ya, orang yang lebih dikenali ialah orang yang mengetahui, yang banyak mengetahui. Maksudnya orang yang berilmu akan lebih dikenali. Ya, dikenali oleh orang lain. Orang yang banyak bercakap akan banyak melakukan kesalahan. Ya, kata Sayyidina Umar, orang yang banyak bercakap pula akan melakukan kesalahan. Banyaklah kesalahan. Ya, man kathura kalamuhu kathura khata'u. Ya, sesiapa yang banyak cakapnya, maka banyaklah juga salah dia. Ya, banyaklah juga salahnya. Maka sebab itulah tiap-tiap kali kita bercakap, kita kena tahu bahawa tiap nasihat ataupun ucapan yang kita ucapkan, semuanya yang paling dekat kepada kita ialah telinga kita sendiri. Ya, telinga kita sendiri. Maka nak mengingatkan kepada diri kita masing-masing, tiap nasihat yang disampaikan tu bukan untuk orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri. Jadi Sayyidina Umar kata orang yang banyak bercakap akan banyak melakukan kesalahan. Orang yang banyak kesalahan akan kurang sifat malu. Ya, orang yang kalau dia banyak salah, dia lama-lama akan hilang sifat malu. Ya, orang yang banyak buat salah ni lama-lama akan hilang sifat malu. Orang yang kurang sifat malunya akan kurang sifat warak. Ya, orang yang apabila merasa malu dah tak ada, maka warak juga tidak ada. Ya, warak ni orang yang Masya Allah menjaga maruah diri. Itu orang yang warak. Ya, warak dalam kehidupan agama ni Masya Allah, orang yang jaga maruah diri dia, orang yang jaga sesuatu yang dibimbangi boleh jadi dosa. Itu sifat warak. Orang yang Masya Allah dalam perkara-perkara, sampaikan kita bincang dalam ilmu tasawuf, ada tajuk warak hukum. Warak hukum ni maksudnya apa? Orang yang Masya Allah bila dalam satu-satu perkara yang ada khilaf dalam kalangan ulama. Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh contohnya. Bukan haram, makruh saja. Maka orang yang warak hukum ni dia akan pegang hukum haram. Dia akan pegang hukum haram kerana dia bimbang kalau sungguh perkara itu haram. Maka itu sifat yang dikatakan warak hukum.
ada orang ada hukum ulama mengatakan perkara ni sunat saja. Ada ulama mengatakan ini wajib. Maka orang yang warak hukum dia akan berpegang dengan hukum wajib. Dengan erti kata dia bersungguh dalam beramal. Ini orang yang bersikap warak hukum. Maka kata Sayyidina Umar, orang yang apabila banyak buat salah, dia akan hilang rasa malu. Dan apabila hilang rasa malu, orang yang tak ada rasa malu juga akan hilang rasa warak. Sifat warak juga akan hilang. Maksudnya dia orang yang jadi tak ambil berat pada perkara-perkara yang sepatutnya dia jaga. Kerana ini melibatkan maruah, melibatkan hukum dan juga melibatkan kita katakan kesan dalam kehidupannya dunia dan juga akhirat. Orang yang kurang sifat warak akan mati hatinya. Masya Allah. Kata Sayyidina Umar, orang yang hilang sifat warak akan mati hatinya. Kalau sampai dah warak pun tak ada, maksudnya tak rasa lagi nak ambil berat dengan hukum, tak bimbang lagi dengan tindakan dia sama ada betul ataupun salah. Orang yang warak juga Masya Allah, perkara syubhat pun dia jauhi. Sebab apa? Dia bimbang perkara syubhat itu hampir kepada haram. Yang tak jelas halal dan haram dia tinggalkan. Itu juga sifat warak. Tetapi bila hilang sifat warak ni, maka dia akan langgar semua. Tak kira dah batas halal haram dan sebagainya. Maka dengan sebab itu kata Sayyidina Umar, kemuncaknya ialah mati hati. Masya Allah. Kemuncaknya ialah mati hati. Maka sama-samalah kita ambil pedoman daripada kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab berkenaan dengan nasihat Sayyidina Umar kepada muridnya Ahnaf bin Qais At-Tamimi. Saya rasa cukup dulu sekadar itu. Kita rehat seketika dan kita akan sambung sebentar. InsyaAllah kepada anda, teruskan setia bersama kami. Banyak lagi pengajian yang kita nak bawakan, kisah berkaitan dengan Ahnaf ini. Jadi anda teruskan setia, dengarkan Radio IKIM kembali seketika nanti. IKIM Inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM 20 tahun. Meraih pendengar tidak kira umur, bangsa atau agama. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu Saya, Amira Muhammad Fauzi, pendengar setia. Jangan lupa dengarkan Radio IKIM. Sentiasa memberi informasi yang terkini. 10 pada pagi ini, Mas. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit grade EP41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun serta memiliki ijazah sarjana muda kepujian, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan, pengkhususan dalam pemasaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon-calon hendaklah juga mempunyai pengalaman kerja tidak kurang daripada 2 tahun di dalam bidang jualan dan pemasaran buku di sektor awam atau swasta, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dan berpenampilan menarik serta berpengalaman dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman di dalam bidang jualan dan strategi pemasaran buku. Pengurus pembangunan ekonomi dan kawalan kredit adalah bertanggungjawab membantu pengurus besar merancang secara komprehensif dan mengatur kaedah untuk mencapai keuntungan yang maksimum dalam pembangunan ekonomi dan kawalan kredit yang strategik dan efektif. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 2 Ogos 2021. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mengikut kaji selidik JFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Amalan menjaga kebersihan diri sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam. Menjaga kebersihan diri terutamanya tangan dan juga kebersihan tempat sekeliling seperti rumah dan tempat kerja seharusnya tidak menjadi isu besar bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diperingatkan bahawa apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali. Hal ini kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Falsafah di sebalik seranan Nabi Muhammad SAW ini adalah supaya kita sentiasa memastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Hal ini pastinya amat relevan dalam zaman pandemik COVID-19 ini yang menuntut kita sentiasa membasuh tangan sama ada dengan air dan sabun atau dengan bersanitasi tangan atau hand sanitizer.
Insya-Allah, perbuatan membersihkan tangan dengan kerap ini akan membantu mengurangkan risiko penularan COVID-19. 20 tahun bersiaran. IKIM Inspirasi. Tentunya hanya itu je caranya kan. Okay. Terima kasih kita ucapkan ke Melihatkan kami di Radio IKIM tetap memberi inspirasi dan informasi yang terkini kepada anda. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Jadikan kami terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami, radio teman anda waktu ini. Dalam Hayatus Salihin, kita bawakan pengajian ilmu kita dah pun dengar sama-sama tadi bagaimana pesan Saidina Umar Al-Khattab buat anak muridnya Ahnaf bin Qais At-Tamimi. InsyaAllah banyak lagi yang bakal kita bawakan untuk kita dengarkan bersama-sama pengajian ilmu kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Kita nak sambung lagi. Silakan Ustaz, pengajian kita. Walaupun Ahnaf bin Qais bukanlah berasal daripada keluarga yang ternama, tetapi beliau begitu menonjol di dalam kalangan kaumnya. Ayah dan ibunya juga bukanlah orang yang berada. Oleh kerana itu, ada yang bertanya kepadanya, siapakah orang yang sepatutnya dilantik mengetuai kaum, wahai Abu Bahr? Itu panggilan kunyah kepada dirinya, Abu Bahr. Maka beliau menjawab, orang yang ada 4 sifat ini sepatutnya memimpin kaumnya. Masya Allah. Ini karakter seorang pemimpin dalam pandangan Ahnaf bin Qais At-Tamimi. Bagaimana Masya Allah, dia bukan orang yang berada, dia juga bukan daripada keluarga ternama, tetapi dia dihormati sehinggalah pandangannya itu diambil kira. Sebagai seorang tokoh tabi'in yang dihormati dan disegani. Maka ditanya, siapakah orang yang paling layak memimpin kaum dia? Ahnaf ni Masya Allah yang tadi Sayyidina Muawiyah kata apa? Kalau dia ni marah 100,000 akan marah. Masya Allah bukan 100 orang 100,000 akan marah. Masya Allah. Walaupun zaman tu belum ada Facebook, Faiz, Masya Allah follower dia ramai follower dia ramai sampai ratus ribu boleh marah kalau dia marah. Jadi maka pandangan dia tu sangat diambil kira. Sehinggalah ditanya kepada beliau ni, siapakah orang yang paling layak untuk memimpin kaumnya? Maka Ahnaf menjawab, orang yang ada 4 sifat sepatutnya memimpin kaumnya. Maka ditanya, apakah sifat-sifat itu? Maka yang pertama kata Ahnaf, orang yang mempunyai agama yang akan mempertahankannya. Yang pertama sekali, orang tu dia mestilah dia mempunyai agama. Dia berpegang teguh dengan ajaran agama yang akan mempertahankannya. Mempertahankannya bukan agama bela dia, tetapi mempertahankannya maksudnya agama cegah dia daripada buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Disebabkan dia berpegang teguh dengan ajaran agama, maka dia tak menyeleweng ketika mana dia memimpin kaum dia. Itu maksud Ahnaf. Jadi orang yang ada agama yang boleh mempertahankan dia, memperelokkan dia. Orang yang mempunyai fikiran yang akan membimbingnya. Yang kedua ialah orang yang mempunyai fikiran, akal, yang bernas yang boleh membimbing dia. Orang yang ada kecerdasan akal, yang boleh membimbing dia. Termasuklah juga ialah kecerdikan. Kecerdikan. Bijak, cerdik dan juga pandai ni dia lain-lain. Lain-lain maknanya tu. Kebijakan mungkinlah kita katakan, kepandaian tu mungkin dengan cara membaca dan sebagainya. Tetapi bila dikatakan seorang yang bijaksana, sebab itulah para nabi semua dinamakan seorang yang bijaksana. Seorang yang bijaksana ni Masya Allah, fatana, kecerdikan tergabung dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan begitulah juga pengalaman yang luas yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya sehinggalah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat dirungkaikan oleh orang lain, dapat dirungkaikan. Jadi seorang yang layak jadi pemimpin tu orang yang ada kuat pengetahuan agama, orang yang juga orang yang kata Ahnaf, orang yang mempunyai fikiran yang dapat membimbingnya. Dan yang ketiganya ialah seorang yang ada rasa malu yang dapat mengawal. Orang yang ada perasaan malu.
ya, yang mana malu ni juga mengawal dia. Sebab itulah ya, al-haya'u minal iman. Nabi kita katakan malu itu sebahagian daripada ya cabang-cabang keimanan. Ya, dalam hadis yang lain Nabi kata, kalaulah kalian tak malu, buatlah apa pun kalian nak buat. Ya, itu menunjukkan betapa besarnya ya kesan daripada sifat malu dalam kehidupan ni. Maka seorang yang layak memimpin kaumnya dengan ya kita katakan ya kepimpinan yang akan membawa suatu kejayaan besar ialah orang yang ada perasaan malu. Kalau tak ada perasaan malu, hari ni cakap macam lain, esok cakap macam lain pula, tak rasa malu. Ya, tak rasa malu. La ilaha illallah. Kita pun heran. Tambah zaman kita ni pula, zaman apa yang dicakap semua dirakam, semua ditulis. Ya, orang boleh tampal balik poster 2-3 gambar. Hari ni cakap macam ni, esok cakap macam ni, lusa cakap macam ni. Tak ada rasa malu. Ya, tak ada rasa malu. Ya, hari ni ya Allah nampak bergaduh sungguh. Tiba-tiba esok yang lain pula jadi. La ilaha illallah. Ya, jadi itu kata Ahnaf, orang yang boleh memimpin kaum dia ni orang yang ada rasa malu, yang boleh halang dia daripada dia melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah. Dan yang terakhirnya ialah orang yang ada sifat warak. Ya, orang yang ada sifat warak. Tadi kan Sayyidina Umar pun kata orang yang hilang malu, hilang warak. Ya, jadi orang yang ada sifat warak dalam setiap tindakan. Itulah yang 4 sifat yang disebutkan. Baik. Bukan itu saja, malah Ahnaf juga dianggap sebagai orang Arab yang amat beradab, dan adab sopannya menjadi suri tauladan ya, kepada semua orang. Adab sopan yang dimilikinya menyebabkan suatu hari ketika mana Amru bin Abham mengukuh seseorang. Orang ni dia datang, dia nak berkenalan dengan Ahnaf. Tapi sebelum dia nak berkenalan dengan Ahnaf, dia ukuh dulu orang lain pergi ya kacau Ahnaf ni. Sebab dia nak tengok macam mana akhlak dan kepribadian Ahnaf ni. Dia nak berguru dengan Ahnaf. Dia ukuh orang dulu pergi pergi ganggu Ahnaf. Tengok macam mana ya reaksi seorang guru tu. Betulkah ya pada diri dia ni ada kewarakan, ada sifat malu, ada agama yang mencegah, dan begitulah juga ya ada akal dan kebijaksanaan ya sebagaimana yang beliau katakan, masya-Allah. Ya. Suatu hari Amru bin Abham mengukuh seseorang untuk melemparkan caci maki kepada Ahnaf. Ahnaf hanya membisu, mendiamkan diri. Ya. Tak cakap apa. Orang ni caci maki dia macam-macam. Orang kata dia tak cakap apa. Ya, dia tak cakap apa. Ya. Ini bezalah zaman ni, masya-Allah. Kalau orang tweet sikit aja ya. Orang tweet sikit aja dia balas bukan dengan tweet, dengan cangkui tu. Ya, masya-Allah ya. Punyalah ya balasan tu. Tetapi Ahnaf ni masya-Allah ya, kawan ni ya, kata pada dia tu macam-macam lah. Ya, merendah-rendahkan dia. Tidak langsung dijawabnya. Ahnaf hanya membisu, mendiamkan diri. Apabila lelaki itu melihat tiada sebarang tindak balas daripada Ahnaf, malah beliau tidak mempedulikan cacian-caciannya itu. Lelaki itu mengetap ibu jarinya sambil berkata, alangkah malunya aku. Ya, alangkah malunya aku. Keengganannya membalas kata-kata kesat aku menyebabkan aku rasa malu sendiri. Masya-Allah ya. Orang yang diupah tu pula datang kepada Amru bin Abham ni kata, malu sungguh kata dia. Aku kata pada dia ni macam-macam lah, tapi dia tak balas apa. Ya, dia tak balas apa sampai aku sendiri pula rasa malu. Ya, sampai begitu masya-Allah sifat ya dan adabnya dalam menjaga kerukunan kaum muslimin supaya tak bermusuh, masya-Allah ya, walaupun dicerca dan dihina ya di hadapan orang. Suatu hari ketika Ahnaf berjalan bersendirian di pinggir Basrah, seorang lelaki menahannya. Orang ini mencerca, mengaibkannya dan mengeluarkan kata-kata yang kesat. Walau bagaimanapun Ahnaf hanya membisu dan meneruskan jalannya seperti biasa. Dia jalan macam biasa aja. Orang dia cakap macam-macam kata pada dia pun dia move on je. Ya, dia jalan terus saja, masya-Allah ya. Tak ada langsung layan ya. Kita ni kadang-kadang perjalanan kita kembali ke akhirat tu banyak ya tersekat dalam perjalanan disebabkan apa? Disebabkan kita layan gangguan-gangguan yang macam ni. Ya, Ahnaf ni jalan terus je, move on je. Ya, walaupun macam-macam orang keliling cakap ni, dia cakap jalan terus je. Ya, selama mana cakap tadi itu
benda yang tak betul berkenaan dengan kita, tak payah kita nak layan, jalan terus je. Apabila hampir mendekati kepada kaum dia, bila Ahnaf ni tadi dia berjalan seorang-seorang, orang ni duk caci maki dia macam-macam, maka bila dah dekat dengan kaum dia, dia pun berhenti. Dia kata, kamu ada lagi apa-apa nak kata tentang saya, kamu kata cepat. Sebab kalau kamu kata depan dia orang, nanti dia orang akan pukul kamu. Macam Allah. Kaum dia takkan biarkan. Jadi kalau kamu nak kata apa lagi tentang aku, cakap sekarang. Habiskan kemarahan kamu, kata-kata kamu. Sebab kalau dah sampai depan sana, kamu cakap, memang kamu sakit nanti. Sebab kaum dia takkan membiarkan orang lain mencerca dan menghina guru mereka. Apabila menghampiri orang ramai, Ahnaf berkata kepada lelaki itu, anakku, jika masih ada lagi yang belum engkau katakan, katakanlah sekarang. Kerana jika kaum saya mendengar apa yang kau katakan itu, mereka akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepadamu. Maka orang tadi langsung beredah. Begitulah keadaan Ahnaf bin Qais At-Tamimi. Apa yang lebih hebat ialah Ahnaf juga seorang yang kuat beribadah, Masya Allah. Dia bukan sekadar orang bijak, dia bukan sekadar orang yang kata-katanya penuh dengan hikmah, dia juga ahli ibadah. Berpuasa, bahkan melakukan solat malam yang lama. Seorang yang sangat zuhud dan tidak mengharapkan pemberian orang lain. Apabila malam menjelma, beliau akan menyalakan lampu. Pada ketika itu guna pelita lah, lampu pelita. Dan diletakkan berdekatan dengannya sambil beliau mendirikan solat di mihrab. Dia solat di mihrab, ada lampu pelita berdekatan dengannya. Beliau akan mengerang seperti orang yang sakit dan akan menangis seperti orang yang kematian anak kerana mengharapkan belas ihsan Allah supaya dijauhkan daripada azab dan kerana takutkan kemurkaan Allah. Tiap-tiap kali sembahyang malam, Ahnaf ni akan menangis sungguh-sungguh. Seolah-olah orang yang kematian anak. Dia menangis bukan zakat biasa-biasa sampai mengerang. Kerana mengharapkan belas ihsan Allah. Agar Allah mengampunkan seluruh kesalahannya. Setiap kali terlintas di fikirannya dosa yang dilakukannya, walaupun dalam hal keadaan mungkin tak sengaja, atau kesalahan yang pernah dilakukannya, beliau akan melekatkan jarinya ke atas api pelita. Dalam keadaan dia berdoa malam tu, dia bertaubat kepada Allah. Bila dia kenang dosa yang pernah dia buat, dia letak jari dia di pelita, untuk merasai panasnya api pelita tadi tu. Beliau akan berkata, rasakanlah wahai Ahnaf, kenapa engkau lakukan perkara itu pada hari sekian-sekian. Celakalah engkau wahai Ahnaf, jika engkau tidak mampu menahan api pelita ini dan tidak dapat menahan kepanasannya, bagaimana mungkin engkau akan dapat menahan kepanasan api neraka dan mampu menahan siksaannya yang selama-lamanya. Ya Allah, jika engkau ampuni aku, itu sememangnya hak engkau. Dan jika engkau mengazabkan aku sememangnya seorang hamba yang layak menerima azab disebabkan dosa tersebut. Begitulah rintihan Ahnaf sepanjang malam. Beliau menangis teresak-esak dalam hal keadaan mengharapkan pengampunan Allah. Semoga Allah meredai Ahnaf bin Qais, tokoh agung dalam sejarah dan contoh unggul buat umat manusia. Ini kita baru siri yang pertama ni, cerita Ahnaf ni. Sebab apa? Sebab kita tak cerita lagi macam mana Ahnaf dibimbing oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, bagaimana pula Ahnaf ini dibimbing oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dan dididik di dalam madrasah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan bagaimana kalaulah kisah kita pada kali ini, keterampilan dan kehebatannya dalam kezuhudan, dalam ibadah, dalam kata-kata hikmah yang akan datang, kita akan cerita pula macam mana kepimpinan Ahnaf, beliau sebagai seorang pemimpin, ketua angkatan perang dan sebagainya, insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasikan kita
supaya kita menjadi insan-insan yang hebat seperti Ahnaf. Dan kita banyak dengar tadi, baik nasihat Sayyidina Umar, baik nasihat Ahnaf, maka jadikanlah ia sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kerana kalam hikmah ini datang daripada Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, yang memberikan ilham kepada mereka, sehinggalah tercetusnya kata-kata yang penuh hikmah tadi untuk jadi bimbingan kepada kita semua. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pengajian kita pada kali ini. Kita belajar banyak pun tentang nasihat dan juga pesanan disampaikan melalui kisah Ahnaf ini. InsyaAllah kita nak sambung untuk siri kedua. Kita nak berkenalan dengan banyak lagi pengajaran dan juga pengalaman daripada kisah Ahnaf kita nak bawakan pada minggu hadapan. Jadi anda teruskan setia bersama-sama kami melalui Hayatus Solihin setiap Khamis 9 malam. InsyaAllah dengarkan bersama, dan terima kasih juga kepada yang menonton di Facebook Live, yang berkongsi, share, tekan button share dekat situ, yang kongsi nota-nota dekat bawah tu. Terima kasih banyak untuk perkongsian anda semua. InsyaAllah Ustaz, terima kasih untuk ilmunya hari ini, perkongsian kita. Kita nak jumpa lagi minggu hadapan Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Pada semua, teruskan setia bersama kami. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Buat anda, jadikan IKIM teman anda, inspirasi Inforia Islami. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, inspirasi Inforia Islami. Celik sahaja mata mereka sudah mendengar letupan. Bangun saja dari tidur, mereka mulakan kehidupan dengan air mata juang. Sepanjang perjalanan hidup mereka, hanya obor semangat, kekentalan dan tawakal kepada Ilahi menjadi bekalan. Itulah rakyat Palestin, rakyat yang hidup dalam bumi perjuangan, tanah air milik kita bersama. Ayo zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam solidariti kita bersama rakyat Palestin. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Radio IKIM 20 tahun membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. adalah hal yang merupakan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang tersebut gitu. Yang tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya akan mencari kasih sayang di luar. Dan ketika mereka mencari kasih sayang di luar tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kemudian di luar sana mereka kemudian terhanyut dengan godaan-godaan setan, terhanyut dengan godaan-godaan manusia-manusia yang kurang baik yang ada di luar sana, sehingga dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang tidak ada cinta kasih, lahirlah anak-anak yang kemudian overdosis obat-obat terlarang, lahirlah kemudian anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya, lahir pencuri, lahir perampok. Bahkan ketika ia menjadi seorang misalnya pejabat di satu tempat, dia akan menjadi seorang pejabat yang mencuri, seorang pejabat yang curang, seorang pejabat yang berbuat semena-mena kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu makanya kemudian penting bagi kita untuk menciptakan kasih sayang di dalam rumah-rumah kita. Penting bagi kita untuk menciptakan cinta kasih di rumah-rumah kita. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Carta Ekspresi. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman, Isnin hingga Kamis 10 malam hingga 12.30 malam.